Agenda pemekasaan negara merangkumi seluruh lapisan masyarakat tanpa mengira bangsa termasuk masyarakat India Muslim. Tegas timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, dakwaan segelintir pihak yang mengatakan kerajaan perpaduan mengetepikan golongan itu adalah tidak berasas, melainkan ia hanyalah hasutan berbaur politik. Tidak pernah terfikir sekalipun oleh pihak kerajaan untuk meminggirkan mereka atau mana-mana pihak. Oleh kerana kemajmukan masyarakat Malaysia ini terdiri dengan kepelbagaian kaum dan budaya. Kita yakin mereka terpaksa meluahkan perkara itu kerana itu adalah suara daripada bawah akar umbi yang mungkin termakan dengan asakan-asakan yang datang daripada luar untuk melemahkan semangat mereka. Beliau berkata demikian merasmikan persidangan Kongres India Muslim Malaysia KIMA ke-44 di Ibu Negara. Lebih 800 perwakilan dari seluruh negara menghadiri majlis tersebut. Perhimpunan turut meraihkan 47 tahun penubuhan KIMA. Petisyen pilihan raya bagi membatalkan keputusan 4 kerusi dimenangi Perikatan Nasional pada PRU Dewan Negeri Selangor bulan lepas akan dikemukakan dalam masa terdekat. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari berkata petisyen berkenaan kini sedang diperhalusi. Itu sedang diperhalusi. Kita dah bincangkan untuk pihak keadilan dulu. Memang kita dah semak semua perkara, insya-Allah ia akan dikemukakan dalam masa terdekat. Kita sedang menunggu proses pewartaan gazetmen keputusan yang telah dibuat 2-3 hari lepas. Saya dah dapat gazetmen keputusan ataupun penggezelan keputusan pilihan raya negeri yang berlangsung. Beliau berkata demikian selepas merasmikan program Fit Malaysia peringkat Selangor 2023 di Kuala Langat. Terdahulu SPR memaklumkan keputusan dan penyata pengundian selepas penjumlahan rasmi undi PRU di 6 negeri telah diwartakan pada 29 Ogos lepas. Pakatan Harapan dan Barisan Nasional mempertimbangkan untuk memfailkan petisyen pilihan raya kerusi Dewan Negeri Sungai Kandis, Taman Medan, Gombak Setia dan Dengkil yang majoriti kemenangan adalah rendah. Modul penghayatan hadis 40 Imam Nawawi bertujuan memupuk penghayatan hadis bermula di peringkat sekolah. Antara lain untuk memupuk semangat kasih sayang selain menerapkan kefahaman agama khususnya dalam kalangan pelajar serta guru beragama Islam. Tidak melibatkan pelajar bukan Islam justru tiada sebab untuk dipolemikkan. Wartawan JAKIM Alisa Yusra ada laporannya. Modul penghayatan hadis 40 Imam Nawawi dirangka dan dibangunkan Kementerian Pendidikan melibatkan pelbagai pihak yang mempunyai kepakaran dalam bidang masing-masing, terutamanya dalam bidang hadis. Ia mengambil kira pelbagai pendekatan meliputi semua peringkat sekolah, termasuk sekolah dalam aliran perdana seperti sekolah rendah atau sekolah menengah harian biasa. Melalui modul itu, Kementerian Pendidikan menyasar untuk menerapkan asas kefahaman agama dan keindahan akhlak Islam yang berupaya mengangkat martabat insan. Seterusnya, melahirkan insan cerdik berakhlak mulia menerusi aktiviti pembelajaran di dalam dan di luar bilik darjah dengan berpandukan kandungan hadis 40 Imam Nawawi. Kitab ini adalah kitab yang mengandungi hadis-hadis membicarakan tentang asas-asas dalam agama. Hadis-hadis yang dihimpunkan oleh Imam Nawawi rahimahullah adalah bersifat menyeluruh. Dan hadis-hadis yang dikumpulkan oleh imam ini, oleh seorang tokoh ini adalah hadis-hadis yang sudah dikaji dengan begitu teliti dan dilihat kepentingannya agar seluruh hamba Allah Subhanahu wa taala dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapat manfaat daripadanya. Dengan mendalami hadis 40, murid dapat memahami asas Islam, iman dan ihsan untuk dihayati dan diterjemahkan dalam kehidupan seharian. Antaranya, mempamerkan keindahan Islam dalam hidup bermasyarakat dengan meraihkan kepelbagaian agama dan bangsa. Secara tidak langsung, dapat mengelak gejala radikalisme dan ekstremisme dalam masyarakat. Di samping itu, membudayakan nilai murni dan tidak melakukan kerosakan di muka bumi.
Arba'in Nawawi ni memang kalau di peringkat pengajian madrasah-madrasah, sekolah-sekolah pondok, antara kitab pertama yang akan diajarkan. Dan hadis-hadis yang diletakkan dalam tu pun adalah hadis-hadis yang bersifat yang ringkas dan sangat sesuai untuk diberikan faham kepada peringkat pelajar-pelajar, kerana itu yang akan membina syakhsiah mereka daripada sejak bangku sekolah lagi. Bila mana adanya elemen penerapan hadis 40, ia adalah satu langkah terbaik kerajaan untuk kita memperkenalkan ilmu-ilmu Islam yang sahih, iaitu hadis yang daripada sumber yang sahih, sebagai counter kepada kita faham dalam konteks social media banyak ilmu-ilmu yang mungkin diragui sumbernya, tapi bila mana adanya pengenalan hadis 40 ini, ia adalah satu untuk penerapan ilmu-ilmu yang tepat, yang sahih, yang ada akar sumber yang tepat. Program berintis modul penghayatan hadis 40 Imam Nawawi akan dilaksanakan di 61 sekolah menengah kebangsaan agama dan 228 sekolah agama bantuan kerajaan seluruh negara sebelum diperluas ke sekolah-sekolah di bawah Kementerian Pendidikan tahun depan. Inisiatif ini seharusnya tidak dijadikan polemik oleh kerana telah dijelaskan sejak awal bahawa pelaksanaan modul hanya melibatkan guru dan pelajar yang beragama Islam sahaja. Justru semua masyarakat seharusnya berfikiran lebih terbuka dengan hasrat kerajaan untuk menganjurkan kecemerlangan Islam demi memupuk perwatakan insaniah yang lebih baik dalam kalangan pelajar Muslim. Alisa Isra, laporan JAKIM untuk RTM. Perbadanan Stadium Malaysia PSM optimis kegunaan secara percuma Stadium Nasional Bukit Jalil untuk sekolah-sekolah bakal memberikan inspirasi kepada murid untuk menjadi atlet suatu hari nanti. Menurut pengerusi PSM, Datuk Hans Isaac, langkah itu juga mampu memupuk semangat bersukan dalam kalangan generasi muda menerusi penggunaan fasiliti milik PSM. Sekarang pun kita dah buka Stadium Bukit Jalil kepada semua sekolah-sekolah untuk hari sukan mereka, dan ini tidak perlu bayaran apa-apa. Ini kali pertama kami buka Stadium Nasional kepada sekolah-sekolah juga. Mereka dapat rasa macam mana ahli sukan nasional kita, hero-hero mereka bersaing setiap hari. Environment tu. Menjelang aksi perlawanan antarabangsa Tier 1 di China pada minggu depan, pemain naturalisasi negara Paulo Josu bersedia menghadapi cabaran menentang pasukan-pasukan yang mempunyai ranking lebih tinggi. Jelas Josui, kedudukan ranking semasa pasukan lawan itu bukan halangan untuk Harimau Malaya memperoleh kemenangan. Look, this is football. Sometimes the low-ranking teams can beat the highest ranking team. I think we are well prepared from the coaching staff, from Coach King, and we are ready to face the challenge. Skuad Harimau Malaya bakal menghadapi dua perlawanan antarabangsa Tier 1 bertemu Syria dan China pada 6 dan 9 September ini di Chengdu, China. Kedua pasukan berkenaan merupakan pasukan 100 terbaik dunia berbanding Malaysia di posisi ke-136. Ini pula melibatkan saingan Liga Profesional Mobile Legends Malaysia MPL MY 2023. Jurulatih lunatik Khairul Anwar optimis pasukannya berupaya melepasi aksi playoff. Sebelum ini, pasukan itu berupaya meraih kemenangan sulung musim ini selepas menewaskan Secret dengan keputusan 2-0. If I can go up there, I really can make them win. And for the balance, like 4 more games, I think we can be confident can secure the playoff. Pasukan itu dijadual bertemu tim Hak Ahad ini.